Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti Uncle punya YouTube channel Uncle Kudin. Kali ini Uncle bawa sedikit perkongsian berkaitan dengan retort. Perkongsian kali ini Uncle akan bawa kepada panduan ringkas kepada mereka-mereka yang baru nak mulakan pemprosesan retort atau baru nak berjinak-jinak dengan retort. Okey. Jadi kita akan mulakan kita punya pembentangan hari ni. Okay. Panduan ringkas sebelum kerja pemprosesan retort dijalankan. Ini Uncle bentangkan kerana ramai orang bertanya Uncle berkaitan dengan retort proses, dan Uncle dah jalankan kursus ni banyak kali juga bersama dengan Tuan Haji Ramliman di tempat Uncle, macam mana proses retort, cara praktikal dan juga teori dia sekali satu hari ataupun 2 hari. Okey. Hari ni Uncle bentangkan panduan ringkas saja untuk mereka-mereka supaya lebih faham apa itu proses retort. Okey. Dalam topik kali ni Uncle bawa 2 bab. Bahagian pertama Uncle cerita pasal 16 parameter kritikal yang you all kena tahu sebelum nak jalankan kerja-kerja proses retort. 16 parameter berkaitan dengan produk dan juga perkara yang kita kena tahu. Okey. Bab yang kedua pula Uncle pergi pada 7 faktor untuk memastikan produk yang kita keluarkan, yang kita retort tu selamat dan berkualiti. Ya, saya nak produk kita berkualiti dan selamat. Jadi akan pergi satu-satu. 16 parameter kritikal dalam operasi pemprosesan retort. Parameter ini tuan-tuan dan puan-puan kena jelaskan dan kena faham dan kena betul-betul tahu kenapa you kena betul-betul set barang ni. Okey, 16 parameter. Sebenarnya boleh jadi 17, 18, tapi yang uraikan ni hanya pada 16 dulu. Okey. Kita pergi satu-satu. Parameter pertama tu jenis bekas digunakan untuk tuan-tuan dan puan-puan retort tu, dan produk tuan-tuan dan puan-puan besok bekas ni adakah jenis tin ke, plastik ke, kaca ke, aluminium ke, semua kita kena faham. Pasal apa? Lain bekas, lain proses dia. Sebab apa? Proses retort 2 perkara you kena ingat, 2 perkara yang betul-betul diteberatkan, iaitu suhu dan masa. Jadi bila lain bekas ni, suhu dan masa dia akan berlainan. Pasal apa? Suhu untuk masuk kepada makanan kita tu, kalau bekas tu katalah tin, kemungkinan lama sikit daripada aluminium ataupun daripada plastik. Jadi kita akan tengok macam mana cara ni. Jadi you kena faham dulu apakah bekas yang digunakan. Okey, jenis apa yang digunakan sekarang. Jadi you kena tentukan dulu. Nombor 2, saiz bekas digunakan. Sama je nak buat single serving ke, family serving ke, tak kisah, tapi saiz dia menentukan. Pasal apa yang beritahu tadi, 2 parameter masalah tadi, iaitu suhu dan masa. Kalau besar bekas tu, kemungkinan makan masa lama untuk suhu tu sampai ke tengah-tengah produk kita. Ya, jadi you kena pastikan dia punya saiz tu mengikut kehendak kita, dan juga kita tentukan dulu sebelum kita jalankan proses retort tadi. Nombor 3 pula, bahan bekas digunakannya. Banyak bahan bekas ni, contoh dia bahan yang separuh aluminium, separuh plastik, separuh semuanya aluminium, separuh tu boleh lihat teru, dia tidak boleh lihat teru. Pasal apa? Dia lamination dia berlain-lainan. Bila lamination berlainan, kemungkinan masa untuk suhu tu sampai ke tengah pun berlainan juga. Itu tadi, you kena faham suhu tu sampai tengah-tengah pada produk kita tu berapa lama dan berapa suhu yang kita hendak dalam tu. Jadi melalui bekas ni dia akan menentukan sama ada produk kita akan tambah 1 minit ke semua sekali melalui macam ni. Okey. Jenis dan cara penutupan ini pun musak juga. Pasal apa? Ramai yang kita tengok dalam WhatsApp group, dalam Facebook group tu, kata bungkus dia plastik dia pecah selepas proses retort semua sekali. Dan kebanyakan angka rasa plastik dia pecah sebab apa? Dia seal tu tak betul. Dia masih tak kedap betul, ada seal tak ada bocor ke semua sekali. Bila dia bocor semua, dia akan pecah semua tu.
Begitu juga kalaupun katalah you pakai kaca menggunakan cap tu, kadang-kadang cap tu tak ketat sama sekali dan produk boleh keluar dari situ dan akan merosakkan produk kita nanti. Ya. Jadi kita kena pastikan seal tu betul-betul dan juga betul-betul kedap udara. Jangan ada seal-seal yang bocor yang tak tentu sama sekali. Okey. Nombor 6. Pemilihan bungkus kedua, iaitu scander. Orang panggil scander tu. Ini pun musak juga. Pasal apa? You all buat proses retort untuk menjual produk, untuk pasarkan produk. Jadi pembungkusan kena menentukan yang bentuk, saiz dan juga apa material yang nak pakai untuk punya retort tu. Ya. Kalau tidak besok, bila you dah siap proses tu, nak buat scander atau pembungkus kedua tu, dah terabur dah. Kena ubah pula dia punya packaging, kena ubah macam-macam. Jadi kena fikirkan dulu macam mana cara kita nak marketkan produk kita. Pembungkusan mustahak. Okey. Itu sebabnya Uncle selalu jalankan kursus pembungkusan. Nombor 7. Jenis retort yang kita gunakan. Sebenarnya teknik retort ni dalam. Macam-macam jenis retort ada. Retort yang direndam dengan air ada, yang spray dengan air ada, yang pakai steam ada, semua sekali macam-macam ada. Jadi pastikan you faham retort yang pakai tu dan apa kaedah dia. Ya. Jadi kalau kita tahu kaedah dia, kita faham cara retort tu, barulah kita boleh gunakan proses retort dengan cara sempurna dan juga kita dapat mencapai matlamat kita proses retort tu. Okay. Jenis produk nombor 8 ni, jenis produk ramuan dan resepi. Kita nak produk kita berkualiti semua sekali, tapi pastikan bila kita proses meretort tu, pastikan produk kita boleh tahan suhu sampai 120 darjah Celsius sama sekali. Ada produk kalau lebih daripada 100 darjah Celsius, dia akan jadi berketul-ketul sama sekali. Jadi kita faham apa nak buat. Okey, kita faham apa produk boleh retort, apa produk tak boleh retort, dan apa proses kita kena buat sebelum tu supaya produk kita berkualiti dan tidak rosak seperti yang selalu berlaku sekarang ni. Kuantiti dan struktur produk. Ini pemusak juga. Dalam satu bekas you retort tu, kalau terlampau pack sama sekali, kemungkinan untuk sampai ke tengah suhu tu payah sikit. Dan juga kemungkinan dekat luar tu lebih masak dekat dalam. Jadi you kena faham kuantiti bersama mana saiz dia semua sekali dan apa struktur produk tu. Dia protein lebih ke, karbohidrat lebih semua sekali, atau gula lebih pun. Kalau gula lebih mungkin caramelization berlaku dan macam-macam perkara boleh berlaku. Jadi you kena faham kuantiti dan struktur produk tu sebelum you jalankan proses retort. Kena faham kita punya produk dulu. Nombor 10 pula, ruang kepala, headspace. Ini siapa buat canning proses, siapa membuat apa ni retort, semua kena faham pasal apa ni headspace ni. Nah, headspace ni tadi kena belajar lah. Headspace ni mustahak supaya memastikan kita punya packaging tak pecah dan juga kita apa ni ada udara situ yang mana tidak menyebabkan kuman membiak sama sekali. Ya. Itu ada mustahaknya headspace ni. Kaedah pre-processing ini pun sama juga. Kadang-kadang orang tak tahu apa itu cook value. Kena tahu cook value semua sekali supaya kaedah kita pre-process tu sama ada kita nak masak betul-betul ke atau separuh masak ke. Pasal apa kena ingat, bila kita retort produk kita, kita masak sekali lagi. Dia kita dah faham apa peringkat pre-process yang kita kena buat, ataupun kita masak betul-betul dulu ataupun tidak. Bergantung kepada produk dan juga apa yang kita nak hasilkan. Itu tadi, kena faham produk kita, kena set kualiti macam mana kita nak produk kita macam mana. Kalau tak set kualiti dia, besok produk kita akan berterabur besok. Nombor 12, suhu air penyejuk. Ini sistem paling mudah sekali dalam sistem kita punya apa ni retort tu, pasal kita bermain begitu tadi suhu dan masa. Jadi kalau kita boleh kawal suhu dan masa dengan cara yang betul, cara yang paling optimum semua sekali, insya-Allah produk kita akan berkualiti baik dan cantik dan boleh tahan lama. Nombor 13 pula, sasaran bakteria. Apakah bakteria kita nak hapuskan dalam tu? Macam-macam orang nak hapuskan bakteria, macam-macam salmonella lah, E. coli, macam-macam bakteria. Jadi kita kena set dia. Pasal apa? Lain bakteria, lain FO value dia.
Jadi kita kena set FO value untuk apa produk kita nak hasilkan. Okey, supaya produk kita betul-betul mencapai matlamat yang kita idamkan untuk dalam proses retort ni. Begitu juga nombor 14 ni. You kena set jangka hayat produk yang you perlukan, 2 tahun ke, setahun ke, 6 bulan ke. Sebenarnya barang ni boleh play around ataupun boleh melalui suhu sama sekali dan apa bakteria nak bunuh sama sekali. InsyaAllah you boleh kawal barang ni. You boleh set dia sama ada 2 tahun macam mana. Okay. Sebenarnya retort boleh membunuh semua kuman dalam tu, boleh tahan lama. Tapi disarankan kalau boleh jangan lebih 2 tahun lah. Walaupun tahan lama, kadang-kadang dia punya reaction dalam tu pun ada berlaku juga. Okay. Nombor 15, suhu ambient penyimpanan dia. Pasal apa? Suhu ambient penyimpanan pun menyebabkan ada efek kepada kita pembungkusan kita tu. Pasal apa? Kalau terlampau panas atau terlampau sejuk pun ada efek kepada pembungkusan dan akan efek pada produk dalam tu. Jadi suhu penyimpanan pun kena kawal juga. Walau kata boleh simpan dalam suhu biasa, memang ambient temperature suhu biasa, tapi jangan terlalu panas, jangan terlalu sejuk. Okay? Jadi penyimpanan pun kena kawal juga semasa selepas kita proses produk semua sekali. Dan 6 sekali, yang last untuk angka bentang kali ni lah kaedah transit yang kita amalkan. Nanti transit kita tu, ada kita bawa dengan lori ke, bawa dengan van ke, macam mana pengangkutan dia semua sekali. Ini pun musak juga. Pasal apa? Kadang-kadang kalau kita retort cantik semua sekali sebabkan pembungkusan tak betul semua, sebab kita punya skandal punya pembungkusan tu dia boleh pecah semua. Walaupun dia ekspor cantik boleh pecah tengah jalan semua, tak guna juga di retort. Barang tu dah rosak juga nanti. Itu pasal pembungkusan paling mustahak. Ya, pastikan pembungkusan pada awal sampai akhir ni you faham, set betul-betul, fikir betul-betul jenis pembungkusan, saiz pembungkusan, apa jenis pembungkusan, dan juga cara transport dia, boleh tak kuman mati melalui pembungkusan tu. Okey, kita belajar ni kan. Jadi itulah 16 kaedah yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang nak menjalankan proses retort ni kena faham dan kena tentukan dahulu sebelum kita proses retort. Kalau barang kaedah mula-mula ni, parameter mula-mula ni you tidak set sekarang ni, besok semasa you jalankan proses retort, mungkin produk kita kualiti dia akan jatuh. Memang you dapat proses retort tapi kualiti jatuh. So, ya. Pasal apa? Kita meretort, kita berniaga semua untuk menjual. Jadi pastikan produk kita retort tu selamat dan berkualiti. Angkat balik pastikan proses yang kita buat tu, retort yang kita proses tu, produk kita keluarkan tu selamat dan berkualiti. Untuk tujuan itu kita pergi kepada bab kedua kita, iaitu 7 faktor penentu produk retort selamat dan berkualiti. Aku harap tuan-tuan dan puan-puan kena tengok faktor-faktor ni supaya bila you menjalankan proses retort, you faham faktor ni, macam nak kawal dia supaya produk kita tidak rosak dan berkualiti serta selamat untuk digunakan atau dimakan. Kita pergi satu-satu. Yang pertama, suhu pengisian. Ini mustahak. Pasal apa? Kita ingat suhu retort tinggi, dia pun under pressure, jadi suhu dia memang tinggi. Kalau UEC katalah produk itu tak tahan panas, ataupun kalau panas akan rosak atau kualiti akan jatuh, pastikan UEC dia pada suhu tertentu yang you boleh adjust supaya produk you kualiti dia boleh terjamin. Kalau dia keras macam itu, keluar retort pun kurang-kurangnya dapat persamaan keras sikit macam itu. Jangan keluar retort dia jadi cair pula, habis. Sebab apa? UEC itu dia dah panas, kena retort lagi panas, dia jadi cair nanti. Jadi berhati-hati suhu pengisian. Ini musak juga. Ya, untuk memastikan kualiti produk yang kita nak last kali itu tercapai. Nombor 2, nilai memasak. Nilai masak ni sebenarnya cerita pasal macam mana suhu tu sampai ke makanan tu, masak makanan tu. Nilai masak ni kena belajar jugalah. Ya, jadi yang kesarankan sebelum you pergi ke kursus resort ni, belajar sikit pasal nilai memasak ni. Begitu juga dengan FO value, nilai pensterilan, macam mana kita nak bunuh kuman tu, selai habis sama sekali kuman tu semua ni.
Kalau ini nampak faham sikit lah yang bahawa bawah ni adalah FO value, yang di atas warna ni adalah code value, berapa minit semua sekali. Jadi dia akan bersama dekat sini sekali, tapi value ni di sini lah. Jadi untuk dia punya retort temperature tu supaya produk ni betul-betul masak, betul-betul guna kuman. Jadi kita kena faham FO value dengan CO value. Dia ada calculation dia semua sekali. InsyaAllah kalau you belajar semua boleh faham barang ni. Nombor 4, berapa lama kita nak simpan suhu dan masa tu. Itu dia kena faham FO value. Kalau you faham FO value dan you tahu macam mana calculate semua, dan you boleh tahan. Katalah suhu tu you nak 120 darjah Celsius ni dalam masa 10 minit, dalam masa 20 minit. Jadi you boleh simpan suhu tu dalam masa 20 minit sebanyak 120 darjah Celsius atau 20 darjah Celsius. Bergantung pada produk you, bergantung juga proses ataupun retort yang you gunakan. Okey? Ini kemusahan juga. Itu pasal you kena faham betul-betul proses retort. Masa sterilizer tu, ini tadi masa tadi, berapa minit nak sterilize dia. Jadi ini bila you tahu FW, you belajar semua sekali, you akan dapat tahu barang ni lah, berapa banyak punya produk, bergantung pada produk you. Berapa lama temperature tu atau suhu tu boleh sampai ke tengah-tengah produk kita dan sampai suhu yang kita perlukan tu. Jadi itu kena faham macam mana nak dapatkan suhu di tengah-tengah produk kita, supaya produk kita betul-betul sterilize dan tahan lama. Masa menaik, pasal apa? Kadang-kadang orang lepas pandang masa menaik ni dibilang terlalu panjang semua sekali. Masa menaik ni maksud dia masa untuk suhu tu naik. Kalau dibiarkan terlalu panjang, itu kualiti produk kita akan berubah. Pasal apa? Dia punya suhu terlampau, FW tak sampai lagi dah, tapi dia punya suhu dah tinggi dah. Sebab apa? Sebab kita lama sangat dalam tu, masak dia terlampau lama. Sebelum sampai tu dah lama dah. Itu sekarang ni banyak apa ni saintis-saintis gunakan UHT, ultra heat treatment, low temperature treatment semua. Pasal apa? Takut banyak budak tu kita punya produk tu terlebih masak. Okey? Itu kena faham orang ni, kena adjust. Masa penyejukan, nombor 7 ni. Masa penyejukan pun mustahak juga. Kalau you silap sejuk, produk tu boleh pecah. Pasal apa? Pressure dalam tu memang tinggi. Kalau sejukkan terlampau lekat, you buka terus, pressure tu terus berubah, dia akan lekat pecah produk kita. Dan juga kita punya packing, salah satu sebab mengapa bila you retort, kita punya plastik tu pecah. Bermakna you buka retort tu di mana suhu dia masih panas lagi dan apa ni pressure tak cukup sama sekali, dia akan mecahkan kita punya bag tu. Itu juga botol akan pecah. Jadi kena faham itu. Banyak retort sekarang ni dia menggunakan water pressure, apa semua macam-macam digunakan sebelum produk tu dapat dikeluarkan, disejukkan semua sekali. Ya. Inilah kaedah-kaedah ataupun perkara-perkara you all kena ingat sebelum menjalankan retort. Okey? Barang ni simple aja. Kalau you dah biasa je, barang ni simple, tapi kena faham konsep dia, kena faham apa you kena sediakan sebelum betul-betul pergi kepada proses retort. Jadi saran uncle kepada semua yang mendengar uncle punya perbincangan hari ni, perkongsian hari ni, satu je akan memohon pada semua sekali. Timbalah ilmu retort sebelum menjalankan sebarang proses retort. Okey. Untuk tujuan itu, di bawah tu uncle beri nama sahabat lama uncle yang bekerjasama uncle kat Mahdi dulu, Tuan Haji Ramliman. Dia lah memang minat dalam retort ni, memang dia pun full time buat apa ni kursus retort semua sekali ni. You boleh hubungan beliau dekat nombor di bawah tu. Begitu juga satu syarikat yang berbeza dekat Shah Alam dan Nila Negeri Sembilan yang bersama dengan Ramliman menjalankan kursus retort. Di bawah ni uncle beri alamat dia orang dan beli juga nombor telefon untuk jual hubungi. Belajarlah ilmu retort sebelum jalankan proses retort. Okeylah, itu permintaan daripada uncle kepada semua sekali yang mendengar kita punya hari ni. Jadi kalau rasa kita punya perkongsian ni dapat beri manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, angkang pohon, subscribe dan
like lah Uncle punya video ni supaya Uncle dapat keluarkan video Uncle seterusnya. Uncle dah keluarkan banyak video dah, dan kemungkinan satu lagi video kreator akan keluarkan seperti masa lagi. Jadi dengan itu Uncle sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua berjaya dalam perniagaan masing-masing, insya-Allah.